Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina nak cerita tentang sebuah kes yang pernah terjadi, yang mana budak perempuan ni tiba-tiba hilang daripada rumah dia. Bila dicari, disiasat, rupa-rupanya budak tadi tu telah pun ditanam secara hidup-hidup. Macam biasalah kalau kejadian ekstrim macam ni akan terjadi dekat luar negara. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, follow rapat cerita Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Budak perempuan yang Nina maksudkan tadi adalah Jessica yang baru berusia 9 tahun pada masa tu. Dia telah lahir pada 6 Oktober tahun 1995 di Carolina, Amerika. Jadi ayah dia bernama Mark, manakala mak dia pula bernama Angela. So Jessica ni dikatakan mempunyai cita-cita yang menarik dan tinggi, yang mana dia teringin nak menjadi seorang perekor fashion ataupun menjadi seorang penyanyi. Tapi siapa sangka kan umur dia tak panjang dan dia sendiri pun tak sempat untuk menjadi seorang dewasa. Sebabnya pada 24 Februari tahun 2005 dia telah dilaporkan hilang oleh ayah dia. So Nina akan teruskanlah kepada timeline kejadian, macam mana kejadian tu boleh terjadi. Pada pagi 24 Februari tu, ayah dia yang bernama Mark ni masuk ke bilik Jessica untuk matikan jam loceng dia yang tengah berdering. Tapi bila ayah dia masuk je ke dalam bilik Jessica tu, anak perempuan dia dah tak ada kat situ. Ayah mana yang tak terkejutkan bila anak dia yang sepatutnya tidur pada masa tu, tapi tiba-tiba tak ada. Pada malam tu, Mark memang tak tidur dekat rumah mak ayah dia sebab dia pergi tidur dekat rumah girlfriend dia. So Nina tak tahulah girlfriend tu mungkin mak kepada Jessica lah, Angela tadi. Kehidupan orang putih ni kan benda biasalah kalau diorang dah ada 2-3 orang anak tapi still tak kahwin. Kadang-kadang tu dah tua baru nak kahwin. So Mark ni dah panik punya pasal. Dia pun carilah anak dia satu rumah and then dekat sekitar rumah dia juga, tapi Jessica ni tak ada. Yang membuatkan ayah dia ni lagi panik bila pintu rumah depan diorang tu tak berkunci tau. Bila dia dah cari anak dia dekat kawasan sekitar rumah diorang tak jumpa, and then Mark ni decide untuk buat report polis. Pada malam Jessica hilang tu around pukul 10 malam macam tu, nenek dengan atuk dia sendiri yang bawa dia pergi masuk bilik tidur tau. So itulah kelibat terakhir yang dilihat oleh Jessica pada malam tu. Untuk pengetahuan korang, Jessica memang tinggal dengan atuk dan nenek dia. Bila Mark dah buat report polis kan, jadi polis pun melancarkan operasi misi mencari dan menyelamat secara besar-besaran. So polis ni pun mencarilah dekat kawasan sekitar tempat tinggal rumah atuk nenek dia dan juga kawasan yang berdekatan, termasuklah dekat area sungai dan juga hutan. Tapi usaha polis ni gagal tau sebab diorang tak jumpa langsung sebarang petunjuk. Awal tu polis syak, okay, maybe Jessica ni lari daripada rumah kot, maybe dia marah ke merajuk dengan family dia. Tapi family dia bantah sebab dia kata Jessica ni memang penakut dengan gelap, tak mungkinlah dia lari rumah. Lagipun Jessica ni memang tak boleh tidur dalam keadaan gelap, dia mesti akan buka lampu juga. Ini kan pula nak lari daripada rumah pada waktu orang tengah tidur dalam keadaan yang gelap, macam tak logik langsung kot. Sampailah pada awal bulan Mac, polis telah melakukan siasatan ataupun pencarian secara menyeluruh. Maksudnya diorang target kawasan mencari tu dengan lebih meluas lagi. Kalau sebelum ni diorang target dekat kawasan yang berdekatan tempat tinggal atuk dengan nenek dia je kan, tapi kali ni diorang luaskan lagi area pencarian tu. Kemudian Jabatan Penguatkuasa Undang-Undang Florida pun telah mengeluarkan senarai nama pesalah seks seramai 208 orang. So senarai nama tadi tu, diorang ni yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Jessica. So at least senarai nama tadi tu akan memudahkanlah kerja pihak polis untuk mengesan Jessica dan juga suspek. Bila polis dah dapat list tadi kan, jadi diorang pun pergilah ke rumah pesalah tadi untuk cek. Salah seorang pesalah tadi bernama John Evander yang berusia 46 tahun. John tinggal dengan kakak tiri dia. Lepas tu diorang punya rumah dengan tempat tinggal Jessica tu tak jauh, dekat dia sekitar 1 km. John sebenarnya memang dah banyak kali dah keluar masuk penjara. Penjara tu memang dah macam rumah kedua dia dah. Lepas tu dijadikan perbuatan jenayah dia tu sebagai punca pendapatan dia. Dalam tempoh 30 tahun dia dah masuk penjara sebanyak 24 kali je guys. Memang tak pernah serik dia ni. Biasanya dia akan mencuri, lepas tu dia drive kereta sambil mabuk, and then dia buat benda tak senonoh dekat public, pemalsuan harta dan juga penderaan seksual ke atas budak-budak. Even dia memang selalu keluar masuk penjara, dia memang jarang dipantau oleh pihak polis setiap kali dia bebas dari penjara. Biasanya kan kalau kita dengar pesalah dekat luar negara yang baru bebas daripada penjara, diorang ni akan dikenakan pembebasan bersyarat dan selalu akan dipantau oleh pihak polis. Tapi maybe disebabkan diorang ni dah muak dah dengan si John ni keluar masuk penjara tak serik-serik, so diorang pun macam ignore lah dengan John ni. Pada 12 Mac, polis pun tahan John sebab dia disyaki sebagai suspek utama. Tak lama lepas tu dia dibebaskan, and then beberapa hari kemudian dia ditahan pula. Itu pun selepas pihak polis jumpa darah pada tilam dan juga bantal yang disimpan di dalam almari dekat dalam bilik dia. Bila diorang analisis
DNA tumpukan darah tadi tu rupa-rupanya milik Jessica. So that's why lah dia kena tahan pula buat kali kedua. Semasa soal siasat tu, John memang mengaku yang dia kata, okay, aku memang culik, aku memang bunuh dia dan aku juga rogoh dia. Lepas tu dia pun beritahulah dekat pihak polis dekat mana dia telah tanam Jessica. So John pun ceritalah apa yang dia buat pada malam kejadian tu. Pada malam tu dia masuk rumah atuk nenek Jessica ni sekitar pukul 3 pagi untuk merompak. Tapi dia punya plan tu bertukar lepas dia nampak Jessica. So tiba-tiba datang pula idea jahat dia tahu. Dia pun bawa lah Jessica tadi tu ke rumah kakak dia dan dekat sinilah dia telah meragut kehormatan Jessica tu berkali-kali padahal dia baru je 9 tahun guys. Jahat gila. Lepas tu dia telah simpan Jessica tu dekat dalam almari dia masa polis datang kat rumah dia untuk buat siasatan. Kan masa tu polis baru dapat senarai nama pesalah seks kan. So diorang pergilah ke rumah setiap pesalah ni. Dan bila sampai je kat rumah John tu, John sempatlah sembunyikan Jessica tu dekat dalam almari dia. John sendiri admit tau, memang dia simpan Jessica dekat situ, tapi polis tu tak masuk kat dalam rumah dia. So kalau polis datang siasat pada masa tu and then terus masuk dekat dalam rumah dia, mesti diorang akan jumpa Jessica yang ada dekat dalam almari. Lepas tu John ni pun berjanjilah dekat Jessica yang dia akan hantar Jessica ni balik rumah. Tapi dengan satu syarat, Jessica ni kena masuk ke dalam sebuah beg plastik hitam ataupun beg plastik sampah. So Jessica pun, yelah budak-budak kan, mana nak fikir panjang. Dia pun percayalah dengan kata-kata John yang akan hantar dia balik. Dia pun masuklah ke dalam beg plastik tadi. Rupa-rupanya Jessica ni tak pernah dihantar balik ke rumah dia, tapi dia telah dibawa ke tempat lain yang mana dia telah dicampakkan ke dalam satu lubang. Akhirnya lubang tadi telah pun dikambus dan Jessica telah ditanam secara hidup-hidup guys. Gila. Kemudian pada 19 Mac, lepas John beritahu dekat pihak polis kat mana dia tanam Jessica, barulah polis jumpa mayat dia. Jadi Jessica telah dijumpai dalam sebuah lubang dekat belakang rumah John sendiri. Dan yang paling sedih itu kan Nina rasa, masa diorang jumpa Jessica tu, Jessica ni pegang erat sebuah patung dolphin, yang mana patung dolphin tu pemberian daripada ayah dia tau. Ayah dia hadiahkan dekat dia. Korang boleh bayangkan tak perasaan dia masa tu? Dia dalam keadaan yang takut, dimasukkan ke dalam beg plastik dan dia percaya yang masa tu dia akan dihantar pulang dan patung dolphin tu lah satu-satunya yang bagi penguat semangat dekat dia tau. Kesian kan. Lepas tu Jessica ni dipercayai bernafas melalui 2 lubang kecil yang dikoyakkan dekat plastik tu. Tapi akhirnya usaha dia gagal sebab dia dah kekurangan oksigen dalam plastik tu and then dia meninggal. John akhirnya telah dijatuhkan hukuman mati selepas polis berjaya kumpul bukti-bukti. Tapi dia tak sempat pun dijatuhkan hukuman mati, tapi dia mati dulu dekat penjara pada tahun 2009 disebabkan kanser. So lepas daripada kejadian ni, family Jessica telah buat satu petition untuk memperkenalkan undang-undang baru yang diberi nama sebagai Jessica Law. So dalam petition ni menegaskan pesalah seksual akan dipenjarakan sekurang-kurangnya 25 tahun ataupun hukuman penjara seumur hidup. Lepas tu kalau pesalah-pesalah ni bebas, diorang perlu dipantau dengan lebih ketat. So dengan cara ni jenayah seksual ke atas kanak-kanak akan dapat dikurangkan. Alright guys, itulah kisah tentang Jessica, kanak-kanak malang yang dia mempunyai cita-cita yang tinggi nak jadi breaker fashion ataupun jadi seorang penyanyi, tapi akhirnya dia punya nyawa tu telah diragut dengan cara yang sangat, orang kata pun tak berhati perut lah kan. Sebelum tu pun dia dah dirogoh berkali-kali oleh orang tua tu. Nina tengok muka dia pun dia dah geram gila sebab dia tak sempat jalani hukuman tapi dia dah mati dulu dah. Tapi apa pun kepada adik-adik kat luar sana, korang kenalah selalu berhati-hati, jangan percaya pada strangers. Ya macam orang katalah, kadang-kadang ni kita dah berhati-hati dah, kita dah kunci rumah, kita dah itu dah ini, tapi benda tetap nak jadi. Ya itu takdir, kita tak boleh nak halang. Tapi apa pun kita kena banyakkan berdoa. Yang penting keselamatan dulu, okay? Apa-apa pun jaga keselamatan dulu. Apa nak jadi kepada tu kita tawakal je, okay? And that's it for today. Nina harap korang suka dengan cerita yang Nina sampaikan pada hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.